Nak kena ulang sekali lagi ke macam mana? Dapat no? Saya ulang cara ringkas bagi nampak. Tawaf, multazam, Pacok Mai, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, Arafah, Muzdalifah, Allahumma shalli ala Muhammad, Mina, Bukit Safa, Bukit Marwah, Mas'a, tempat lari tu, 3 jamrah, kan? Aqabah, Ula Wusta, kemudian terakhir Bi'ru Zamzam. Ada 15 kesemuanya sekali. Sebab tu kita nak minta dengan lepas peluang siapa yang pergi ke Mekah dan minta tolong orang hati Mekah doa untuk kita sekali, insya-Allah. Baik, selesai. Ya jah, bukan rahmati Allah SWT sekalian. Boleh faham cakap tu? Baik, ambil sikit lagi. Baik. Kita tengok sikit lagi hadis sekalian. Nah, tajuk yang ke-42. Bergaul dalam masyarakat. Nah, Islam memohon, Islam meminta kepada kita, Nabi SAW mengajarkan kepada kita hidup dalam dunia ni tolong bergaul dengan masyarakat. Dan ada adab bila bergaul dengan masyarakat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru 'ala adahum afdalu min alladhina la yukhalituhum min alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru 'ala adahum. Ibnu Umar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam yang bergaul dan bersabar atas apa yang menimpanya lebih baik daripada orang Islam yang tidak bergaul dan tidak bersabar atas apa yang menimpanya. Orang Islam yang masuk, yang bergaul dengan masyarakat, satu, makna terlibat dalam masyarakat, nak perbetul masyarakat, nak menegakkan Islam dalam masyarakat, nak berjuang bagi Islam tegak atas muka bumi. Dia terlibat dalam benda-benda macam ni dan kemudian dia ditimpa bala, dia sabar dengan bala tersebut. Nabi sebut lebih baik daripada orang yang tak bergaul langsung dengan masyarakat. Dia duduk di rumah, dia kira dia apa nak buat apa buat, apa nak kerja apa kerja, apa nak corak, apa jangan kacau aku sudah. Dia nak duduk seorang ni. Yang pertama dia duduk seorang ni lah, yang kedua dia tak bersabar, maksudnya dia tak kena sebarang ujian. Nabi kata orang macam ni kurang baik. Hak baik hak duduk terlibat dalam masyarakat dan sebagainya. Sebab tu kita kalau boleh bersekalian, bahasa mudah macam inilah, kita hidup dalam masyarakat, duduk di taman bersekalian, kalau boleh semua libatkan diri nak menegakkan Islam di taman kita paling kurang bersekalian. Kemudian dalam negeri kita insya-Allah dan di negara kita insya-Allah mudah-mudahan. Kena terlibat Ustaz, semua kena terlibat bersekalian. Boleh dengan duit, boleh dengan pendapat, boleh dengan tenaga, boleh dengan doa. Yang penting kena terlibat, bergaul menegakkan Islam dalam masyarakat. Kalau duduk saja Ustaz, orang ni Nabi sebut kurang baik. Boleh faham kan? Lepas tu kena terlibat ni. Ni tambahlah orang duk curi banyak ni silah. Tempat lain banyak dah tubuh rukun tetangga. Tubuh apa ni hak jenis rela malam-malam ni dalam taman tubuh siap. Kita ada ke? Ada dah kan? Oh cantik ke silah. Hak sertai ramai. Nak tanya hak dulu lah. Ramai ke nak? Kita nak minta silah terlibat. Buat benda kerja macam ni Ustaz, ada ke risiko dia Ustaz? Ada. Risiko bahaya ada Ustaz. Bini di rumah beletiak ada. Kira keluar setiap malam duduk lah kena ke lah. Kena tak Ustaz? Kena. Bersabar di atas ujian yang menimpa ini, Nabi sebut lebih baik daripada kamu duduk saja tak buat apa, tak bagi khidmat langsung kepada masyarakat. Boleh faham Ustaz? Sebab tu kita nak minta terlibat Ustaz. Ni kes kecurian banyak lah. Sejak minyak naik di Kupang ni, kepala pek masjid pun hilang, tu besi longkang pun hilang, mesin ATM pun orang pecah. Kita nak sebut apa silah, siapa ada internet balik sekali, ayah buka internet, inset pada ayah type dalam Google tu, type doa Abu Darda, nak minta balik cari je lah. Siapa yang pandai internet saya cadangkan balik cari, print keluar benda tersebut, foto sikit bagi banyak, tak ada hal. Doa Abu Darda. Doa dia berbunyi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ila akhiril ayat. Dimula dengan Allahumma anta rabbi. Kita nak minta ayat-ayat yang ada di sini semua beramai ayat tersebut pagi sekali, petang sekali. Abu Darda Abu Darda ketika mana bertugas di kebun, datang seorang lelaki-lelaki bagi tahu, tuan, kampung kita terbakar tuan, rumah-rumah sekarang sedang menghadapi kebakaran. Dia kata jangan susah hati, rumah aku takkan terbakar kerana doa yang baginda SAW ajarkan kepada aku. Dia baca doa yang saya baca tadi kan, hadis ni hadis sahih dalam kitab dalam kitab Al-Azkar ada sebut Imam Nawawi.
bawah ni lari patah balik, tengok kampung kan, satu kampung semua hangus terbakar. Yang tak terbakar rumah Abu Darda seorang. Kesan doa yang dibaca. Sebab tu kita nak minta lepas ni cari doa tu dalam internet dah kan. Saya dah surf dalam internet, memang ada. Dah surf dalam internet ada dia, print keluar lepas tu baca. Boleh kot no? Faham ke ni Ustaz? No? Kita nak minta buat dia Ustaz. Susah hati lah Ustaz ni, susah hati semua. Nah, saudara saya kena pisau hari sini. Balik mayang subuh kena. Kita dah sebut sebelum ini di Kulim, sahabat saya Ustaz, dia pergi sembahyang subuh, bini dia tengah mandi dalam bilik ayam. Kena kan? Dia masuk ambil laptop dengan handset. Dia bagi tahu pada cerita dia pada saya. Saya kata nasib baik dia ambil laptop dengan handset dia. Kalau dia tolak pintu bilik ayam, dia pun dalam rumah tu duduk berdua je Ustaz. Anak tak ada lagi, tak apalah. Baru kahwin tak ada masalah. Kalau kata dia tolak pintu bilik ayam, dia kata Ustaz, saya habis sembahyang subuh, keluar asap dia masuk. Tak usah hati Ustaz. Di sidang 50 lebih kena ikat, tangan kena ikat, kaki kena ikat, bini dia pun kena ikat, pencuri tu pijak lekang dia Ustaz. 50 lebih. Tak usah hati. Ni tambah barang naik, minyak naik, semua naik lekang. BM, barang naik. Bila naik? Baru naik. Berapa naik? Banyak naik. Dah sungguh kan? BM maksud dia barang naik. Tunggu Allah Akbar. Lepas tu kita nak minta doa-doa seumpama ni Ustaz, beramai. Hari-hari buat Ustaz. Pagi sekali, petang sekali. Pagi sekali, petang sekali. Tambah ibu-ibu di atas lagi kena baca. Dia bukan kira lah ni Ustaz. Manusia hari ni seumpama binatang. Buka dalam internet, lagi tak larat tengok lah. Saya dapat satu mesej baru ni, makcik di Johor, dia kena rompak tengah jalan, dia balik di rumah, bawa keluarga dia, dia mengadu kat laki dia apa semua. Laki dia bawa pergi balai polis, nak pergi buat report. Sampai dekat orang yang ambil report tu, dia tengok muka yang ambil report tu serupa dengan rompak dia tengah jalan. Nak kata apa? Tak ngeri ke lah. Memang bawa ni pun dia akui lah, ada 2-3 kes lah. 2-3 kes jadi macam tu sekalian. Bukan semua, banyaknya baik, alhamdulillah, insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi ada juga 2-3 kes baru ni rela kena tangkap. Masuk kebak. Itulah rasa nak percaya tak apa percaya sama banyak lah. Sebab tu kita nak mengadu pada siapa lagi, kita nak minta pada siapa lagi, nak mengharapkan bantuan daripada siapa lagi, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sebab tu kalau boleh doa tu ramai sajalah. Boleh no? InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik. Boleh kan? Boleh no? InsyaAllah. Baik. Nombor. Itu hadis yang pertama. Jadi kita nak minta sama-sama terlibat dalam masyarakat. Hadis yang kedua. An Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Atau kama qala. Allahu akbar. Cantik hadis ni. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pengasih akan dikasihi oleh yang maha pengasih. Siapa dalam dunia ni kasih kepada orang lain, sayang kepada orang lain, dia akan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihilah apa yang ada di bumi. Nabi pesan, apa yang berada di muka bumi kamu kasihlah pada dia. Kamu ada isteri, kasih pada isteri. Kamu ada anak, kasih pada anak. Kamu ada jiran, ada kawan-kawan, kasih pada mereka. Kamu ada tumbuh-tumbuhan, ada haiwan atas muka bumi ni, kasihlah kepada semua makhluk ni. Kamu akan dikasihi oleh apa yang ada di langit. Ini saya malaikat sayang pada kamu. Sebab tu benda ni kita tak payah ulas, masing-masing tahu belakang lah. Jadi nak minta buat dia sudah. Ayah-ayah yang ada di sini, baru ni saya mengajak bini saya di rumah sudah. Kita sebut ayah-ayah yang ada di sini minta tolong ni, balik sekali. Siapa yang selama ni tak pernah buat, balik kita minta buat. Balik cium bini dia. Boleh? Kita nak minta ayah-ayah di sini balik lagi cium bini. Tambah-tambah sekalian, siapa yang sudah berusia lagi kena kerat cium bini. Hak borong, kena cikgu noh. Kan? Cikgu buat selalu dah, tak apa. Jangan marah cikgu noh, tak apa.
kita nak minta ayah-ayah sekalian, dalam kitab sebut ni, dalam kitab Muhammad Qutub berkaitan dengan tajuk perkahwinan, dia sebut kena cium isteri, tambah-tambah kalau dah berusia. Kerana apa Ustaz? Orang yang mengasihi, man la yarham la yurham. Siapa tak kasih, tak sayang pada orang, dia tidak akan disayangi. Sebab tu kita minta balik lagi bilang, boh sedah. Boleh kan? Tambah-tambah dah 10 tahun ke atas kahwin tu. Boh sedah je lah. Ibu-ibu pun jangan lari pula tadi. Boleh kan? Ibu pun duduk tu suara ke? Nah, kalau tak pun lagi sampai di rumah lagi, suami dia buat dia kan, mau kata abang, tak ustaz kata apa? Ha, pergi je silah. Ya ayah apa sudah. Boleh ke no? Ha. Kalau tak pun ibu-ibu di atas kita cadangkan, mungkin ayah segan dan sebagainya, ibu-ibu start dulu. Ha, balik lagi ibu tarik ayah tu, ampuh sudah terpipi dah. Boleh. Seorang pun tak lu nampak ayah. Tunggu lah. Pokoknya Nabi SAW sentiasa mencium isteri-isteri baginda. Kita cuba cek sekalian hadis tersebut. Nabi ajak Aisyah, sedangkan baginda SAW kahwin dengan Siti Aisyah sekalian umur 50 ke atas. Kan baginda kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha 53. Kita 50 segan nak cium sekalian. Kita cadangkan balik lagi cium sekalian. Cuba jangan buat depan cucu lah. Sekali dia kata tok dengan tok wan buang tebiak. Boleh tak? Selesai. Balik cium sekalian. Siapa kasih kepada manusia, dia akan dikasihi oleh Allah, dan dia akan dikasihi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullah man la yarhamun nas. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang makna hampir serupa, tidak akan dikasihi Allah orang yang tidak mencintai manusia. Siapa tak sayang, tak kasih pada manusia, orang ni Allah tak sayang pada dia. Sebab tu kita cadangkan balik lagi bohong silah. Nah, cucu kita cadangkan cium silah. Nah, cium. Ayah-ayah yang ada di sini, siapa yang masih ada mak ayah, kita minta tolong kalau boleh silah, sentiasalah buat balik anak kita tu kepada mak ayah kita. Minta tolong silah. Kerana orang perempuan ataupun ibu lah, nenek kita sebut bahasa mudah, mengikut kajian di London, mereka mengatakan orang perempuan nenek ni dia akan panjang umur bila mana dia suka main dengan cucu, bila dia selalu main dengan cucu. Jadi ayah yang ada di sini, yang mana ada anak, kita masih ada mak, buat baliklah anak kita tu kepada mak kita sekalian, bagi main. Jumpa sekali-sekala pun tak apa, tapi buat balik selalu. Umur mereka panjang, pasal dia senang hati. Pasal orang lelaki dalam kajian, orang perempuan dalam kajian, bila dia main dengan cucu, insya-Allah umur dia panjang, hati dia seronok. Boleh tak no? No ibu pun seronok kan main dengan cucu kan? Main dengan cucu umur panjang insya-Allah. Dan orang lelaki pula, ibu pun mau dah ayah umur panjang. Tak mau umur panjang, semua nak mati cepat. Oh. Ya? Kalau ikut kajian tersebut, orang lelaki kalau nak umur panjang, nikah panjang, umur panjang. Bunyi dia macam nampak kaya. Dia sebut dalam tu, orang lelaki yang kahwin banyak, dia umur panjang, pasal hati dia senang. Macam mana pun dia kira nak kuna tajuk tu kan. Jangan marah no. Baik. Boleh silakan ambil pengajaran insya-Allah. Baik. Jadi Allah takkan kasih kepada manusia yang tak kasih kepada manusia. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama kasih dan sayang kepada manusia lain insya-Allah. Baik. Ya ibu sekalian. Sikit silakan. Saya ni ada 2-3 soalan kita nak bincang silakan. Kita nak kenal orang tu beragama ataupun tidak silakan. Ni, kita duk main mengaji di taman ni. Ayah-ayah tengok saya, tengok ustaz. Saya pula tengok ayah-ayah. Kita nampak semua golongan, nampak seumpama golongan mutadayyin, orang yang beragama. Tapi macam mana kita nak kenal dia tu beragama ataupun tidak? Macam mana kita nak tahu dia tu beramal tak beramal dengan agama dia? Agama ajar kita sekalian, tengok 4 tempat. Tengok 4 tempat. Nak tahu dia tu beragama tak beragama, tengok 4 tempat ni. Yang pertama sekali, tengok waktu dia marah. Tengok waktu dia marah. Masa tu kita tahu dia beragama ataupun tidak. Kalau orang yang marah tapi dia beragama, dia beramal dengan agama dia, time marah pun dia tetap pahala. Aku geram tapi tak apalah, sabarlah. Agama tak dia marah. Kan sabar. Kalau aku buat sakit jadi benda tak elok, sabarlah. Mulut dia akan cakap macam tu.
Dan tindakannya pun kita tengok nampak seumpama yang diajar oleh agama. Mana orang tu bagus je lah. Tapi kalau kita tengok waktu main mayang ni Ustaz, nampak berkepiah menyengit, nampak pakai jubah lah tu, Allah, warna hitam lah. Ya kan? Tapi kalau tengok time dia marah tu lah, dia nak cakap apa, semua dia cakap. Semua jenis binatang dia sebut tu lah. Maki orang kata orang ni, time marah Ustaz, nampak macam tak ada agama tu. Orang ni sebenarnya belum sempurna agama dia. Senang kan? Boleh faham bahasa tak? Tu saya mengajak satu tempat dulu ni lah. Saya banyak mengajak orang perempuan. Dulu waktu mula-mula saya mengajak, saya test tajuk tu. Tajuk hak mereka marah. Tajuk hak tadi tu lah. Kita musik, kita kata bab kahwin dua. Dia kata, oh tak boleh lah. Tu tak boleh dengar. Duduk mengajak lepas 3-4 tahun ni kita banding sekali lagi bom poligami tu. Saya banding sekali lagi. Tahu dia jawab apa sekali lah. Dia kata, ikut ustaz lah. Nampak sekali lah. Kita bukan nak bicara tentang masalah jawapan tu, tapi kita nak sebut mereka sudah boleh menerima hukum tersebut. Sebab tu jawapannya berbeza. Hati memang tak kenal, mana ada orang perempuan kenal benda tersebut, tapi jawapannya tu, yang tu cantik tu lah. Kadang-kadang kita mengajak orang yang terlibat dalam perjuangan, dia jawab terus tu lah, tentu kita kalah. Bila kita sebut tentang perjuangan Islam macam ni, oh semangat. Tapi bila kita sebut poligami, baru sebut kan, dia bilang, tu tak boleh lah. Pak lah. Tak marah, baru kita tahu orang tu maknanya beramal tak beramal dengan agama dia. Satu, boleh no? Yang kedua, waktu sedih. Masa macam ni semua boleh cakap, kita ni kalau kena timpa musibah bala, kena sabar, kita tak boleh mengungut, tu ujian Tuhan, tu masa elok. Cuba tengok masa dia sedih ya. Kalau dia cakap, tak apalah ujian Tuhan, aku sabarlah, beragama lah orang tu. Tapi kalau tengok sedih, kalau meratus ikut dan Allah, tak ada apa. Allah abang mati dulu, kata saya hidup semati. Nampak lah. Tengok main pakai mudah, alhamdulillah cantik dah. Tapi waktu lelaki mati je, nampak cara cakap macam tak boleh terima kenyataan, tak boleh terima takdir. Dia belum lagi beragama. Dua. Yang ketiga, waktu sakit. Sakit. Saya mengajak dia nak jauhi je lah. Sikit ke no? Tak apa kau malam ni no? Dapat pukul 9 boleh kau no? Kan nak pergi ke mana? Final Malaysia dengan Myanmar, tak apa. Jadi tak kalau dah. Saya mengajak dia nak jauhi. Ada seorang lelaki-lelaki tu mai jumpa. Ni kita kongsi pengalaman dia. Ustaz, dia mai duduk sebelah ni. Saya ni kena kau 3 tahun dah saya. Lah baru lega. Kau ni. Baru lega. Dia kata masa kena 3 tahun Ustaz ni, mulut ni duduk sebut Allah, siapa lah Tuhan bagi kat aku ni, awak lah tak ada orang lain yang kena, apa siapa aku yang kena, aku rajin semayang, orang ni tak semayang tak, meratus ikut dan lah. Dia kata Ustaz, sampai satu tahap saya pergi duduk cari ubat tu sampai ke Terengganu, sampai di sebuah klinik, masuk dalam klinik tersebut sambil duduk tunggu doktor tu, duduk meratus tu. Dia kata Ustaz, Allah hantar pada saya seorang lelaki-lelaki Ustaz. Dia main jumpa saya, dia kata pakcik ni sakit ke siapa ni? Dia cakap lorak Terengganu lah kan, tapi pakcik faham lah. Dia kata kena kau 3 tahun dah sakit ni. Lelaki ni tanya, pakcik umur berapa? Dia kata pakcik 53. Dia kata pakcik, Allah bagi pakcik kena kau 3 tahun, Allah bagi pakcik sihat 50 tahun dah. Ataupun kita terjemah macam 50 tahun dah pakcik sihat, Allah bagi pakcik sakit ni 3 tahun ya. Yang pakcik merungut ni siapa? 50 tahun dah Tuhan bagi sihat, baru 3 tahun je Tuhan test pakcik dengan kau ni. Yang pakcik tu merungut, tak tahu hati ni siapa? Kena buah tu silat. Lelaki ni jawab, Ustaz, start pada hari tu saya tak merungut dah Ustaz. Tak merungut dah. Dia kata lepas pada tu duk berubat sikit sebanyak Ustaz, sikit-sikit yang berubat, Allah bagi sembuh. Punya teruk pergi cari ubat, lah lagi berhenti merungut, Allah bagi sembuh. Nampak tak dah? Sebab tu cerita macam ni ambil pengajaran macam. Kita bela anak, kita duduk dengan isteri lama dah, isteri buat panggil sikit, tak apa dah. Anak kita Ustaz, Allah uji, tak apa dengar kata Ustaz, lama dah dengar kata, baru setahun 2 tak apa dengar kata. Sabar, sambil apa betul dah, sabar. Betul lah. Kita hidup lama dah sihat, Allah bagi test, kena kecil manis, baru 2 tahun Ustaz, tak apa, sabar. Boleh lah. Faham ni? Sebab tu kita nak minta ambil pengajaran je lah. Nak kenal orang beragama, tengok yang ketiga masa dia sakit. 3. Yang keempat, waktu papa miskin,
sesak, susah, tu maknanya sabar dah. Masa tu baru kita tahu. Masa kaya ni semua cakap pandai. Tengok masa dia susah. Masa senang dia kata kita ni hidup kena bagi sedekah, oh cantik. Tengok waktu dia sesak, dia berani tak bagi sedekah. Kalau dia kata saya sesak Ustaz, tapi tak apalah, saya boleh bagi RM1 dia. Dulu tem kaya 10, lah tem susah RM1. Hak banyak masjid tu ada lah Malaysia ni semua susah lah. Tu yang RM1 dia betul maaf. Tak apalah, kita raih dia lah. Cik lah. Dulu tem senang 10, lah tem susah RM1. Nampak? Maknanya di waktu susah dia masih lagi beramal dengan agama. Hak tak beramai dia kata apa? Aku kalau ada duit aku bagi je lah, ni tengah sosok. Dia jawab macam tu. Boleh faham sekalian? Sebab tu tolong peringat, nak kenal orang empat ni. Ibu-ibu di atas, kalau orang main minta anak kita bakal menantu tu lah, bagi dia marah sekali. Boleh? Test bagi dia marah. Test bila sekalian, balik bila perempuan pun bagi dia marah sekali. Kita nak tengok waktu dia marah dia cakap apa. Kalau waktu dia kena tu Ustaz, dia sabar Ustaz, maknanya bagus lah tu, boleh jadi calon menantu. Tapi kalau kata mak bagi ke dia Ustaz, dia bangun dia kata pakcik saya cakap banyak, saya tak kelapak anak pakcik, dosa ambil je. Faham kan? Kena test je lah. Masa baik main di rumah memanglah nampak tertib ni, ambil ayam ni selum je dia ni. Nampak comel minum tu dah. Tapi nak tahu elok tak elok, tengok dia marah. Sedap ayam ni, saya minum sekali lagi. Sungguh lah, tengok dia marah. Sebab tu kita nak minta ambil pengajaran benda-benda macam ni saja. Boleh no? InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama dapat ambil pengajaran. Baik, selesai. Boleh no? 4 benda tersebut. Baik. Ya, guru rahmati Allah SWT sekalian. Ni ada sedikit soalan. Soalan yang pertama, dia kata Al-Kisah ni. Oh, ada Al-Kisah lah sini. Dia kata jika kita buat witir 1 rakaat, selepas sujud yang kedua kita terus terbangun sambung rakaat yang kedua, padahal kita niat 1 rakaat sahaja. Dan pula kita tersedar kita dah terlajak. Kemusykilan. Adakah kita kena tambah 1 rakaat lagi? Sebab solat witir saya kena buat kiraan rakaat ganjil. Kalau terbangun witirnya sudah jadi genap Ustaz. Yang kedua, kena sujud sawi tak? Baik. 2 soalan. Dia sembahyang witir tapi dia buat 1 rakaat ni. Lepas dia sujud kali yang kedua, sepatutnya dia bangun, dia kena baca tahiyat akhir. Betul? Tapi dia terlupa Ustaz, dia bangun terus sampai straight diri. Okey, kalau kata dah sampai straight diri, tulang belakang dia dah tegak, dia kena habis lagi 1 rakaat. Maknanya dia kena baca Fatihah, dia kena rukuk, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud kali kedua, duduk tahiyat akhir. Boleh? Kemudian Ustaz, baca tahiyat akhir. Ya, baca. Kemudian sujud sawi. Berapa kali Ustaz? 2 kali. Kemudian bagi salam. Habis itu Ustaz, witir dia jadi 2 rakaat ke 1 rakaat Ustaz? Tetap 1. Sebab yang kedua tu tersilap. Sebab dia dah berdiri tegak macam tu. Kalau kata dia baru bangun sekerat 25%, boleh turun balik. 50% baru naik sekerat Ustaz, baru sambil duk pegang lutut lagi, boleh lagi. 75% boleh turun lagi. Tapi kalau kata dah 100% tegak berdiri, tak boleh turun dah. Boleh faham bahasa tu silap? Boleh no? Sebab tu tolong jaga. Sama juga semuanya fardu pun sabar. Kalau kata dah bangun sampai berdiri tegak macam tu Ustaz, tu imam tu Allahu Akbar, dia duduk tahiyat akhir, kita lena macam tu. Dia Allahu Akbar, kita pun naik terus tambah 1 berdiri je lah. Jangan duduk terus turun. Pasal tulang belakang kita dah tegak. Boleh no? Selesai. Baik. Jelas diketahui solat dapat mencegah maksiat. Dan pernah terdengar para ulama sependapat mengatakan iman itu ada kalanya naik dan turun. Betul? Iman manusia ni yazid wa yanqus, naik turun. Soalan saya, adakah orang yang melakukan ibadah salat 5 waktu sehari semalam tidak diterima oleh Allah bila mana solat tidak mampu menahannya dari melakukan maksiat, kemungkaran, jika dirujuk pada pendapat iman itu boleh naik dan turun? Soalan mudah dia macam ni. Dia tanya, orang tu kalau dia semayang Ustaz, tapi benda dosa dia buat juga, benda mungkar buat juga, maksiat buat juga, solat dia Tuhan terima tak Ustaz? Solat dia tu Tuhan terima tak Ustaz? Sebab dia semayang tapi benda maksiat dia buat. Jawapan yang paling mudah sekalian, bab penerimaan ni urusan Allah. Tapi kita nak sebut, orang yang semayang dalam keadaan sempurna, semayang dia tu akan cegah dia buat dosa, akan cegah dia buat kemungkaran, akan cegah dia buat maksiat. Tapi kalau semayang tak sempurna, dia semayang juga tapi maksiat dia tetap akan buat.
Pasal apa? Semayang tak sempurna. Simple. Paling mudah tadi, semayang tak khusyuk. Semayang juga. Macam kita tu lah, pejam mata menyengit macam kita. Tapi tak khusyuk. Sebab itu lepas semayang, dia keluar. Isap apa? Dia jadi macam tu lah. Dia rasa nak tengok anak darah, dia tengok. Dia rasa nak sapu benda haram, dia sapu. Tapi semayang 5 waktu tak tinggal. Kerana semayang dia tu tak ada kualiti. Itu bahasa mudah dia. Baik, selesai. Doa. Rakan seofis saya usia 50, perempuan. Sudah. Kerani. Dia tak banyak kerja. Menjadi bahan umpatan rakan sekerja yang lain. Ini adalah kerana solat zuhurnya di hujung waktu yang kadang-kadang sedang dia perform solat zuhur, sedang berkumandang azan asar. Okey. Dari pengamatan saya, dia memang sengaja solat zuhur lewat. Soalannya, adakah solatnya sah? Okey. Kawan ni orang perempuan, dia selalu semayang lewat. Semayang tu ghalib, jenis ghalib dia silah. Kadang-kadang semayang, angkat takbir, orang azan dah. Angkat takbir zuhur, orang azan asar. Soalan dia, semayang dia sah tak? Jawapan dia, sah. Pasal masih semayang dalam waktu dia. Kira angkat takbir, baca Fatihah, masuk asar, kira masuk waktu. Jadi habis zuhur tersebut. Berdosa tak Ustaz? Jawapan dia, dosa. Sebab melewatkan waktu. Melewatkan waktu semayang, dosa. Baik. Dia kata jika tak sah, bagaimana cara nak tegur? Sedangkan usia saya jauh beza dari dia. Mohon pencerahan. Dia kata kalau semayang dia sah dah Ustaz? Sah. Habis tu nak tegur macam mana? Kata. Habis tu dia marah Ustaz. Biar pergi ke dia. Dia sentuh. Lah ni gitu Ustaz. Lah ni dalam Islam memang kena begitu Ustaz. Kata orang marah, biar pergi. Sayyidina Umar mengatakan man qala siddiqan qala sadiqan. Siapa cakap benda betul, kawan tak ramai. Sebab apa? Ramai orang meluat. Sebab tu hari ni orang nampak kita tak betul, kita bagi tahu pelan-pelan. Orang nak menyampah, ikut suka. Boleh faham masa tu lah? Itu cara paling mudah lah kita jawab. Mudah-mudahan sama-sama ambil pengajaran insya-Allah. Jadi saya cadangkan kalau boleh sekalian, balik tajuk tadi, doa Abu Darda tu saya cadang elok sungguh-sungguh sekalian, jangan tinggal lah. Balik cari, kita cadangkan yang pandai internet, print, foto stick banyak-banyak, niat. Mudah-mudahan pahala sampai pada mak ayah dalam kubur. Boleh no? Tak sikit di masjid. Abuan ambil orang ramai ambil. Boleh no? InsyaAllah. Jadi yang terakhir sekalian, di belakang saya bawa macam biasa sekalian, tapi yang ni CD yang terbaru kita rakam di Taman Abdullah Fahim, ada di belakang tu sekalian, cerita tentang ramai umat Islam tapi macam buih. Kita bawa CD tu di belakang. Kemudian kita dalam tu kita cerita masalah hantaran. Hantaran tinggi ni ajaran siapa? Tambah baru ni keluar dalam mesej tu 79,000 campur main PSB. Mereka tanya pendapat saya kata kalau 79,000, Quran 30 juzuk, kitab hadis 6 hafal habis semua, masakan abangnya nak makan apa